Kami daripada kumpulan Kanjo akan membentangkan tajuk pembentangan berkumpulan iaitu isu kebebasan bersuara di Malaysia. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama Muhammad Hairi bin Muhammad Amiruddin. Nombor metrik 268763. Yang kedua Sani bin Saliman, nombor metrik 268790. Yang ketiga Muhammad Ahad bin Adnan, nombor metrik 268771. Yang keempat Muhammad Zadi bin Muhammad, nombor metrik 268768. Dan akhir sekali saya Rizwan bin Hamadan, nombor metrik 268785. Pengenalan. Kebebasan bersuara adalah salah satu kaedah ekspresi individu dalam menyatakan pandangan seseorang. Namun, hak tersebut dibatasi kerana peruntukan Undang-Undang Malaysia yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Pemerintah. Menurut ajaran Islam, manusia diberi hak dan kebebasan untuk bertindak demi menjaga hak mereka. Kebebasan bersuara diakui sebagai bentuk kebebasan bagi individu atau kumpulan dalam menyatakan pendapat mereka. Hari ini, kenyataannya mendatangkan kemudaratan kerana ketika timbul masalah, masyarakat akan langsung berbicara tanpa ragu sebelum mengeluarkan argumen atau pendapat. Ini juga termaktub dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang membolehkan warga negara mempraktikkannya. Tugasan ini bertujuan untuk memahami keadaan kebebasan bersuara di Malaysia. Hujah yang menyokong pembatasan bersuara dan masalah yang menghalang ucapan politik dipraktikkan secara berkesan. Sebagai contoh, dua isu yang sangat sensitif iaitu persaingan etnik dan agama. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang kedua, Muhammad Ahad bin Adnan. Okey, Cik Wan. Seterusnya berkenaan analisis isu yang berkaitan dengan Undang-Undang Komunikasi. Ini berkenaan perbincangan tentang isu kebebasan bersuara di Malaysia dengan Undang-Undang Komunikasi. Di Malaysia baru-baru ini banyak topik dibincangkan oleh orang ramai berkenaan hak kebebasan bersuara dan cara kerajaan menangani pelbagai isu yang berkaitan. Berikutan peningkatan pengetahuan dan kematangan pemikiran orang ramai pada masa kini, tambahan pula sekarang setengah masyarakat menggunakan hak kebebasan bersuara untuk melindungi hak mereka sendiri sebagai warga negara yang sah yang di negara yang berdaulat ini. Beberapa masalah ini diterokai untuk menentukan sejauh mana rakyat Malaysia mengamalkan kebebasan bersuara dan bagaimana ia berkaitan dengan peraturan komunikasi melalui contoh-contoh yang berlaku di Malaysia. Contoh kes yang berkaitan dengan perkara 5, kes Kam Teck Soon yang melawan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan kes tersebut yang telah berlakunya satu tangkapan yang melibatkan Kam Teck Soon dan 7 orang rakannya. Dalam tangkapan tersebut, pihak Kam Teck Soon telah mendakwa untuk mengetahui alasan mengapa dirinya ditangkap kerana dirinya menyatakan bahawa penangkapan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan perkara 5/3 yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang mana pihak tertangkap perlu diberitahu mengapa pihak berkuasa menangkap dirinya. Dalam kes ini, Kam Teck Soon telah ditangkap dan didakwa di bawah Seksyen 3/1 dan Seksyen 4/10 Ordinan Darurat Pententeraman Awam dan Pencegahan Jenayah 1996. Namun penangkapan tersebut dinyatakan alasan penangkapan dilakukan oleh Malaysia menunjukkan bahawa prosedur ketika menangkap dilakukan telah melanggar perkara 5/3 dan mahkamah telah memutuskan bahawa Kam Teck Soon telah dibebaskan dari pertuduhan. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan pada Cik Zaidi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ahad. Okey, seterusnya kita tentang faktor penyebab berlakunya isu kebebasan hak asasi. Di antara ni ada dua.
Yang pertama, larangan luar negeri dan kebebasan bergerak serta hak kebebasan beragama. Okay. Tiada warga negara boleh dibuang atau dipenjarakan di mana-mana negeri persekutuan. Mengikut perkara 9.1, warga negara mempunyai hak tidak berbelah bagi untuk tidak dihantar pulang akibat daripada itu. Apabila kewarganegaraan seseorang terancam, kesukaran berlaku akibatnya, perkara 9.1 ditafsirkan berkaitan dengan isu warga negara. Contohnya Tang Kek Long, di mana Hakim Rigby berpendapat bahawa keputusan pengusiran adalah muktamad yang menunjukkan kekurangan permohonan kewarganegaraan. Dengan jelas menyatakan bahawa keistimewaan itu hanya berkaitan dengan warga negara. Keputusan ini menunjukkan bahawa rakyat adalah satu-satunya yang berhak dilindungi oleh Perkara 9. Perkara 9.2, setiap warga negara berhak untuk bergerak bebas di seluruh negeri persekutuan dan tinggal di mana-mana negeri. Tertakluk pada pasal 3 dan mana-mana perundangan yang berkaitan dengan keselamatan persekutuan. Sebenarnya berkaitan dengan hak kebebasan beragama. Dalam perkara 11 yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan adalah hak seorang itu bebas beragama. Hak kebebasan beragama di Malaysia merupakan satu bentuk prinsip yang mana hanya telah memberikan kebebasan pada setiap individu atau komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama mengikut kepercayaan masing-masing. Kebebasan beragama ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental kepada manusia sejagat. Di Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi, agama persekutuan. Contoh yang berlaku adalah kes berkaitan dengan kes Teo Eng Huat melawan Kadi Pasir Mas. Berdasarkan kes tersebut, menunjukkan seorang gadis berusia 17 tahun yang bukan beragama Islam telah disilamkan oleh Kadi tersebut tanpa mendapat kesetujuan daripada ibu bapanya. Ibu bapanya telah melawan di mahkamah dan mahkamah telah mengiktiharkan keislaman gadis tersebut. Namun pihak mahkamah telah menjelaskan bahawa dalam perkara 11 pasal 1 menyatakan bahawa setiap individu itu bebas beragama mengikut kepercayaan masing-masing. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Encik Khairi. Saya pula akan menerangkan peranan akta yang berkaitan dengan isu kebebasan asasi. Menerusi isu kebebasan bersuara yang sering dibincangkan secara eksplisit dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa rakyat Malaysia telah diberikan hak mereka untuk mengamalkan kebebasan bersuara. Ini berdasarkan bahagian 2 dari artikel 10(1) yang menjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan 1999 setiap warga negara mempunyai hak untuk bebas bersuara. Semua warga negara berhak berkumpul secara aman dan tidak bersenjata. Dan 3, semua warga negara berhak membentuk persatuan. Seperti yang di atas juga, dinyatakan di sini bahawa kebebasan bersuara telah dijelaskan oleh peruntukan perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Ini jelas menunjukkan adanya pencegahan dalam perlembagaan, iaitu ketentuan artikel 10(1) dan artikel 149. Walaupun artikel 10(1) telah memberi jaminan kepada rakyat untuk mendapat kebebasan bersuara, tetapi artikel 149 jelas membatasi kebebasan. Secara praktikal, media yang dapat memberi pencarian maklumat yang paling berkesan dan menyebarkan akses ke semua maklumat yang diperlukan adalah prasyarat bagi media untuk melaksanakan. Fungsinya adalah untuk memberitahu dan mendidik masyarakat dan bertindak sebagai pengawas kepentingan mereka. Setiap rejim demokratik harus sebagai sifat pentingnya memberi akses kepada warga ke semua maklumat dan media yang diperlukan dapat menjalankan peranan dengan tepat. Jelas dasar untuk mengawal media di Malaysia adalah cara untuk mencegah perbezaan pendapat atau kritikan terhadap pemerintahan, dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Walaupun isu keharmonian antara kaum adalah faktor penentu dalam dasar-dasar yang bergantung kepada undang-undang media, pemerintah berjaya memanipulasi sistem ini dengan mengawal media untuk memperkuat kekuasaannya dan menguasai ruang awam. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, hak kebebasan bersuara yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan telah dibatasi oleh Fasal (2) Perlembagaan itu sendiri yang melindungi keselamatan awam, keselamatan negara, hubungan diplomatik, fitnah dan tindakan subversif.
Berikut ini adalah peruntukan lain dari Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang digubah oleh Parlimen untuk menyekat hak kebebasan bersuara, kesetaraan hak asasi manusia 14 November 2009, Akta Finah 1957, Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Sekian, saya serahkan kepada sahabat saya Sani Saliman. Di sini saya akan memberikan cadangan dan pandangan. Media massa memainkan peranan penting dalam komunikasi yang membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Tidak dapat dinafikan bahawa kebebasan bersuara tanpa sekatan semakin sukar dibendung. Banyakkan orang di zaman ini sudah biasa dengan berbagai kemudahan yang ada. Penggunaan internet yang tidak lagi dikhasan untuk kumpulan tertentu tetapi digunakan tanpa sekatan. Melalui laman web, masyarakat mula menjadi hakim masalah yang menimpa negara, komen, kritikan dan bahkan menimbulkan isu yang boleh menimbulkan kebencian antar kaum. Ini kerana hanya sebilangan kecil yang memahami akibat dan kesan penyalahgunaan hak kebebasan bersuara ini. Saya berpendapat perlu ada kebebasan bagi orang ramai untuk bincangkan sebarang topik secara terbuka untuk berkomunikasi di media sosial. Pada masa yang sama, kita harus memastikan bahawa intipati perbincangan tidak diputarbelikkan dan media sosial tidak disalahgunakan sehingga melanggar undang-undang dan mengancam ketenteraman awam atau merosakkan keselamatan negara. Mengingati definisi dan fungsi kebebasan bersuara dalam masyarakat demokratik. Syarikat-syarikat media sosial juga harus diberi kebebasan untuk menegakkan dasar kebebasan bersuara mereka sendiri. Tetapi mereka seharusnya lebih tegas di masa hadapan. Okey, terima kasih kepada Encik Sani. Akhir sekali saya akan simpulkan mengenai topik pembentangan pada hari inilah. Undang-undang komunikasi yang disebutkan dalam bab ini pasti mengekang amalan kebebasan bersuara. Walaupun undang-undang harus berfungsi untuk memastikan tanggungjawab komunikasi media dipraktikkan di Malaysia, batasan terutama dalam perbahasan terbuka dan ucapan politik yang dinyatakan oleh pembangkang di media bertentangan dengan pemahaman mengenai peranan ideal media dalam demokrasi mana pun. Kerajaan Malaysia yang merancang dan melaksanakan perundangan telah memberikan banyak justifikasi seperti keselamatan nasional dan kewartawanan pembangunan dalam mengesahkan amalan mengendalikan dan memantau media. Sebuah negara mempunyai nilai dan norma sosial tersendiri yang perlu dijaga dan seimbang. Kepentingan masyarakat atau negara harus menjadi penyebab kebebasan bersuara dan tidak boleh menjadi kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak hanya akan membawa kepada kehancuran. Begitu juga kebebasan bersuara yang terlalu banyak untuk diperkatakan. Oleh itu, pilihan terbaik adalah mengambil jalan tengah yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu bebas atau bebas sepenuhnya. Sekian sahaja pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.